Okay, so dah ready? Hari ni kita nak sambung latihan semalam. Semalam untuk capai perbandingan. Semalam kita dah buat, dah selesaikan soalannya. Kita juga dah siapkan jadualnya. Saya harap, cikgu harap semua pelajar dah siapkanlah jadualnya sendiri untuk bekalan kita banner capai hari ini. Semua dah siap ke belum? Dah siap. Sudah. Okay, very good. Mira, Chong, Peicing semua dah siap Loshi dah siap? Okay, jadi cikgu harap semua dah siap jadual. Okay, and then so hari ni barulah kita perlukan bekalan peralatan ini untuk banner apa ni, jangka lukis dan jangka sudut dan juga kertas graf dan pembaris dan kalkulator untuk banner capai kita hari ini. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, untuk kelas hari ini cikgu gunakan data lain. Tapi cikgu tunjukkan kaedah macam mana nak buat. Data lain tu maksudnya jadual cikgu yang cikgu gunakan dalam kelas ni tak sama dengan jadual yang awak yang ada pada awak lah. Tapi cikgu nak tunjukkan macam mana cara dia, step dia sama. Boleh pelajar? Boleh, Go. Boleh. Okay, very good. Dia kenapa cikgu bab? Okay, seterusnya. Okay. Jadi sebelum tu, ni ialah jadual yang kita akan gunakan hari ini. Jadual kalau lihat tak samalah. Yang ini tajuk dia lain. Tajuk dia kat sini, tahun dia ada pada suku ketiga tahun 2012 dan anggaran suku ketiga tahun 2020. Tak sama macam awak. Awak punya tentang pelancongan kan, perbelanjaan pelancongan. Okay, tetapi bentuk jadualnya seperti yang cikgu cakap semalam, jadual ni walaupun soalannya berbeza tetapi bentuk jadualnya sama. Mesti ada jumlah, mesti ada tahun, mesti ada sudut dan peratus dan sudut pada ruangan ini. Kan? Sama. Sama je macam awak punya. Tak ada beza. Okey, jadi ini data yang kita akan gunakan hari ini untuk banner carta. Okey, jadi semalam juga cikgu dah tunjukkan bagaimana cara untuk mengira peratus. Okey, siapa ingat apakah formula untuk mengira peratus? Apa, bahagi apa, darab apa? Cuba sebutkan sikit. Cikgu ada beri nota dalam kelas malam, nota yang kita belajar tu. Cuba sebutkan sikit, nak ulang kaji sebelum kita teruskan. Izrin lah, cikgu tak dengar suara Izrin lah semalam. Boleh tak Izrin sebutkan formula untuk peratus? Boleh. Untuk peratus, nilai jumlah bahagi darab 100 bahagi jumlah keseluruhan. Okey, jumlah bahagi jumlah keseluruhan darab 100. Okay, so awak akan dapat peratus. Okay, very good Izrin. Okay, lepas kita kira peratus, kita nak kira satu lagi. Apa lagi satu yang kita nak kira? Sudut. Sudut. Jadi apakah formula untuk sudut? Nilai peratus darab 3.6. Okey, peratus yang kita dapat dekat atas ni, kita darab dengan 3.6. Okey, jadi ini formula yang kedua supaya yang kita buat, kita gunakan untuk dapatkan nilai sudut. Okey, jadi dekat sini, kalau salah kira peratus, maka sudut pun akan salah. Salah kira jumlah keseluruhan, peratus akan salah. Salah kira jumlah, peratus akan salah. Jadi semuanya bergantung pada bagaimana cara awak dapatkan data. Okay, jadi berhati-hati semasa membuat pengiraan lah. Okay, hai Zarib baru masuk. Cikgu baru nak mulakan kelas. Nasib baik datang awal. Okay, seterusnya.
Jadi yang pertama semalam kita dah kenal pasti peratus, formula, and then yang kedua kita dah tahu bagaimana cara untuk mengira sudut untuk kita punya catapai ni, formula dia. Okey, seterusnya langkah ketiga ataupun formula yang ketiga kita belajar semalam ialah formula apa? Formula yang ketiga. Peratus sudut. Yang ketiga apa? Sebelum bina catapai mesti ada ni. Apa dia? Ada ni dekat dalam ni. Nisbah jejari. Nisbah jejari yang keempat ni ialah yang keempat pula, yang ketiga. Nisbah jejari. Yang ketiga, formula yang ketiga ialah nisbah jejari. Okey, jadi formula nisbah jejari kalau lihat kat sini dia ada 1 nisbah punca kuasa 2 J2 bahagi J1. J2 tu apa? J2 tu nak ambil kat mana? Kalau dekat dalam jadual ni yang cikgu beri kat atas ni, okey, J2 tu yang mana satu kedudukannya? Dekat suku ketiga tahun 2020. Jumlah untuk tahun 2020 ni ialah J2 dan jumlah untuk tahun 2012 ialah J1. So ingat, ini J1 dengan J2 ni awak kena ingat kedudukan yang mana satu. Jangan confuse. Mana yang dulu dia akan jadi J1, yang kemudian dia akan jadi J2. Okey, macam mana kita nak tentukan yang mana dulu, yang mana sekarang, yang mana satu, yang mana dua. Okey, kalau soalan tu macam dekat dalam tajuk ni dia dah tentukan untuk tahun 2012 dan tahun 2020. Dia dah tentukan, jadi kita senang nak kenal pasti yang mana dulu, yang mana kemudian kan. Yang mana J1, mana J2. Kalau dia tak beritahu, awak pilih yang mana disebut dulu dekat dalam soalan. Contohnya sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi sekolah rendah dulu, sekolah menengah kemudian. Ataupun Kuala Lumpur, Labuan. Jadi awak tulis dulu Kuala Lumpur tu sebagai J1, Labuan tu sebagai J2. Okey, itu cara kita nak tentukan kedudukan J1 dan J2 dekat dalam jadual dan untuk kita kirakan formula nisbah jejari tu. Okey. Okey, jadi pengiraan dia ingat semula nak kira nisbah jejari, bila awak dah masukkan nilai dia macam yang cikgu tuliskan kat dalam ni, okey, awak kena selesaikan dulu yang awak nak bahagi dekat dalam tu. Kemudian dah dapat jumlah dia, dah bagikan macam ni, awak dapat 1.2, barulah awak tekan punca kuasa 2. Barulah boleh dapat 1.09 dekat situ. Jadi cara nak baca dia ialah apa? Zahira, cuba bacakan ni. Macam mana cara nak baca ni? Satu nisbah tu. Ya, sebut. Satu nisbah 1.09. Okey. Pandai. Okey, jadi satu nisbah 1.09 ini cara baca dia. Jadi satu ni ialah untuk tahun 2012 dan 1.09 ni ialah nilai untuk 2020. Okey. Jadi jika pelajar lihat dekat sini, jumlah untuk tahun 2012 jumlahnya lebih kecil berbanding dengan jumlah tahun 2020. Kan? 2012 tu nilai dia, jumlah keseluruhan dia lebih kecil berbanding dengan tahun 2020. Jadi disebabkan itu maka nisbahnya juga tahun 2020 akan jadi lebih besar berbanding dengan tahun 2012. Itu secara logiknya. Bila jumlahnya lebih besar, nilai nisbah dia akan jadi lebih besar. Jadi kalau pelajar buat pengiraan, tiba-tiba pelajar dapat kat sini dapat 0.99. Sedangkan jumlah dia sepatutnya nilai dia lebih besar. Maksudnya pelajar akan ada berlaku kesalahan dalam pengiraan lah. Jadi buatlah pengiraan semula kalau berlaku keadaan macam ni. Jumlah dia lebih besar tapi bila kira
nilai dia kecil pula untuk dia punya nisbah ni. Maksudnya awak ada buat kesalahan dalam pengiraan. Jadi sila buat pengiraan semula. Kita teruskan. Okey, selepas nisbah jejari, bila kita dah dapat tentukan nisbah jejari ni, barulah kita akan tentukan skala. Okey, nisbah jejari ni nak tentukan apa tu? Jejari untuk kita punya catapai. Okey, skala jejari pula kita perlu kira untuk kita tentukan saiz catapai kita masa kita nak lukis. Jadi skala ni kita hanya guna untuk melukis catapai kita. Jadi semalam cikgu dah berikan formula dia dekat sini. Ini formula dia. Okey, nisbah jejari ni yang kita dapat tadi 1 nisbah 1.09 kita darabkan dengan 4. So skala dia ini 4 ni ialah skala dia. 4 tu maksudnya apa? 4 tu ialah 4 cm. Okey. Jadi kita darabkan 1 nisbah 1.09 ni kita darabkan dengan 4. So kita akan dapatlah tahun 2012 punya yang ini 4 cm. Dan tahun 2020 punya kita akan dapat 4.18. Betul tak cikgu kira? 1.09 darab 4. 4 darab 8. Macam salah je. Berapa Cuba kirakan 1.09 darab 4. Cikgu pergi tambah pula. Cepat tolong kira. 4.36. 4.36. Baru cikgu perasan. Maklumlah malam tadi buat tengah malam. Okey, 4.36 sebenarnya. 4.36. Yeah, very good. Okey, 4.36. Maksudnya nanti gambar rajah dia akan jadi salah lah ni. Okey, jadi nampak tak? Bila berlaku kesalahan, dia akan efek semua sekali gambar rajah. Nanti pun salah juga. Macam yang cikgu buat ni. Jadi awak nanti masa buat perkiraan, sila berhati-hati. Jadi pelajar nampak mulakan bermula dengan pengiraan peratus, pengiraan sudut, nisbah jejari dan skala jejari. Okey, nampak macam complicated tapi sebenarnya biasa je ni. Main tekan-tekan kalkulator je. Yang penting awak tahu konsep dia macam mana. Konsep dia. Konsep dia ialah nisbah jejari tu kita nak tentukan saiz jejari kita, catapai kita. Skala jejari tu kita nak bina sebesar mana dekat atas catapai kita. Okey. Jadi itu dari segi formula. Jadi yang ini cara nak pengiraan ni awak kena ingat 4 step ni lah. Baru awak boleh bina catapai. So sekarang kita dah belajar 4 step ni pengiraan dan kita dah dapat datanya. So barulah kita boleh bina catapai kita. Okey nanti bila kita dah bina catapai kita akan dapatlah gambar rajahnya seperti ini. So hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana nak bina catapai yang jadi macam cikgu buat ni dan cikgu nak awak buat lebih cantik daripada ini. Okey. Jadi seperti biasa kertas graf anda. Dah sediakan kertas graf sekarang dekat atas meja masing-masing. Mesti ada kertas graf. Kertas graf macam ni kalau dah lupa lah kan. Macam ni rupa kertas graf awak. Yang awak ada. Walaupun dekat dalam skrin tu cikgu dah tunjukkan. Dah ada semua masing-masing? Dah pegang pensel? Ada cikgu. Okay, very good. Okay, jadi seperti biasa, sediakan dulu ruangan untuk tajuk, sediakan dulu ruangan untuk label, carta, sediakan ruangan untuk jumlah, nisbah jejari, petunjuk dan sumber. Sediakan semua ruangan tu seperti yang cikgu tunjukkan dekat dalam gambar rajah ni. Okay? Ikut je macam cikgu tunjukkan ni. Nanti gambar awak mesti jadi cun punya macam cikgu buat tadi. Okay, jadi ini dia. Okay, lepas tu bila awak dah sediakan ruangan ni nanti, barulah kita boleh binakan kita punya carta dekat ruangan yang tinggal tu. Nampak? Awak dah buatkan, awak boleh buatkan bulatan dekat bahagian yang baki yang belum ditandakan tu. Cukup-cukup je nampak? Cukup-cukup je 4 cm untuk kita binakan catapai kita. Okey? Jadi bila awak lihat dekat sini, bila awak dah lukis, awak dah tuliskan label tu semua nanti, ruangan baki tu memang disediakan khas untuk awak lukiskan catapai tu.
Okey, just kat sini awak lihat, cikgu nak highlightkan sikit supaya awak dapat kenal pastilah kan tadi kita dah kira skala jejari 4 cm kan? 4 cm untuk melukis. Okey, jadi ini ialah 4 cm lah. Okey, dan yang kedua nanti ni dia bergantung kepada kita punya nisbah jejari. So tadi awak dah kira dia jadi berapa? 4.36. Okey, tapi bagaimana cara untuk kita tentukan kedudukan ini? Tentukan tu. Jadi pada awal nanti masa awak nak tentukan kedudukan titik tengah untuk catapai awak ni, awak kosongkan dulu ruangan sebelah tepi ni. Kanan dan kiri ni awak kosong. 2 cm kanan, 2 cm kiri tu awak kosongkan. Dan juga 2 cm di tengah-tengah ni juga awak kosongkan. So bila awak dah kosongkan 3 bahagian ni, okay, 1, 2, 3 ni awak dah kosongkan. So awak akan dapat baki 4 kotak besar tu, 1, 2, 3, 4. 4 kotak besar tu dan 1, 2, 3, 4. Perfect khas untuk awak bina catapai awak dekat situ. Kalau tak ada pembaris pun awak dah boleh dah tentukan bahawa ini ialah 4 cm. Nampak tak? Memang kedudukan yang kita dah siapkan ini, kedudukan kita dah siapkan ni memang khas special untuk awak lukiskan catapai tu 4 cm perfect kat situ. Faham maksud cikgu Boleh kelas? Boleh, Go. Okay, very good. Cikgu baru nampak Kalas masuk. Hai Kalas, how are you? Okay, cikgu lihat hari ni semua ada kecuali Anwar je yang tak ada jadi terima kasih semua sebab datang. Cikgu bersyukur sangat dan cikgu harap semua pelajar dapat join dapat buat A. Dapat A? Okey, Ami. Tuanku, semua pelajar dapat A. Okey, very good. Okey, jadi ini maksud inilah kelebihan dia bila kita dah tentukan siap-siap setiap bahagian tu. Tajuk, carta, jumlah, nisbah semua-semua ni dah sediakan ruangan tu siap-siap. Balance tu memang sesuai je untuk awak binakan catapai tu 4 cm. Jadi dia dah tak ada masalah untuk awak binakan catapai awak. Alright? Okey, jadi seterusnya. Jadi bila tadi kita cuma sediakan ruang je, sekarang kita nak bila kita letak data tu dekat dalam dalam kertas graf kita, dia akan jadi macam ni lah. Oh macam ni rupanya bila dah jadi yang sebenar-benarnya. Okay, nanti sepatutnya bila awak bina catapai awak, gambar rajah dia akan jadi seperti ini. Ada tajuk dekat atas, ada label untuk catapai awak. Label catapai ni kanan dan kiri semalam ingat cikgu cakap. Okey, tapi untuk soalan yang cikgu beri hari ini, dia ada suku ketiga tahun 2012. Jadi itu ialah nama untuk tahun tu, catapai tu. Jadi jangan ambil tahun 2012 je, ambil semua sekali. Sebab dalam soalan kata pada suku ketiga tahun 2012. Jadi ambil semua sekali, suku ketiga tahun 2012. Itu nama dia. Jangan ambil tahun sahaja. Kalau awak ambil tahun sahaja, salah lah, tak lengkap. Okey, sama juga dengan tahun 2020, dia ada pula perkataan anggaran dekat depan tu. Pun kena ambil juga. Kena ambil juga. Apa jadi kalau tak ambil? Hilang markah yang sangat-sangat banyak. Jadi maksudnya bila cikgu cakap macam tu, kena berhati-hati dan kena beri perhatian. Walaupun dia hanya nama sahaja untuk ni, tapi kalau salah, bermakna salahlah semua sekali. Sila berhati-hati. Okey, itu dari segi label untuk catapai. Okey, dan ini kedudukan catapai awak dan ini bawah ni ialah jumlah. Cara tulis jumlah tu macam tu, dekat bawah catapai, tulis jumlah. Cikgu tunjukkan besar sikit. Okey, tulis jumlah and then titik 2 bertindih dan berapa nilai dia dan unit dia. Mesti ada macam ni, rupa dia mesti macam ni. Kedudukan dia mesti macam ni. Kalau saiz tulisan awak besar, kecilkan sedikit saiz tulisan tu. Tak ada masalah. Okey.
Okey, dan nisbah jejari kedudukan dia dekat sini. Cikgu besarkan sikit. Nisbah jejari kedudukan dia dekat sini. Nampak? Disebabkan simbol nisbah tu titik 2 bertindih macam ni. Jadi nisbah jejari awak letak sama dengan dekat situ. Nisbah jejari sama dengan 1 nisbah 1.09 macam ni. Okey? Jadi bila cikgu tunjuk ni sila beri perhatian lah. Nanti masa awak buat awak kena tulis macam cikgu buat ni. Okey, petunjuk seperti biasa, tak ada masalah. Okey, dan sumber dekat ruangan bawah. Okey, nanti lepas ni bila sebelum awak bina catapai awak sediakan bahagian-bahagian yang cikgu dah tunjukkan ni, label-label ini seperti ni yang cikgu dah tunjukkan. Nak tulis tu macam ni rupa dia. Okey, seterusnya. Nanti bila dah lukis gambar rajah tu jadi macam ni, kan cantik, bersih saja. Okey, so hari ni seterusnya cikgu nak tunjukkan cara untuk melukis catapai awak yang bulat tu dulu. Okey, jadi dekat sini cikgu tak ada nak tunjukkan cara untuk gunakan jangka lukis tu. Tapi cikgu pasti awak tahulah macam mana cara nak gunakan jangka lukis tu. Ni jangka lukis ni. Kan? Cikgu pasti awak dah tahu macam mana cara nak guna. Ini yang bahagian tajam dia, ini bahagian pensel dia. Nampak Nampak. Bahagian okey, jadi bahagian yang tajam ni nanti awak letakkan dekat ruangan titik tengah catapai awak. Kemudian ukur 4 cm. Lepas tu pusingkan. Jadi untuk dalam slide hari ni cikgu tak tunjukkanlah macam mana cara nak gunakan jangka lukis, tapi pasti awak dah tahulah. Okey, jadi untuk cara lukis catapai ni cikgu gunakan teknik 3 darab 2. Apa dia 3 tu? 3 tu ialah, nampak tak? Okey, 3 tu ialah 3 kotak dari kiri dan kanan kertas graf. Apa maksud 3 kotak tu? 3 kotak tu maksudnya ni lah. 1, 2, 3. 3 kotak dari kiri dan kanan graf. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita dah tentukan 3 kotak. Lepas tu darab ke X ni. 3 darab 2. Okey, tandakan X pada bucu kotak ketiga. Okey, 1, 2, 3. Tandakan dekat sini. Macam tu. Ini untuk kita tentukan titik tengah sebenarnya. Kadang-kadang tak pasti. Jadi ini nak tentukan titik tengah. Tapi macam mana cikgu, kan ada banyak ni yang kalau awak pilih yang ni, logik ke nak letak ini dekat titik tengah? Tak logik kan, dia terlalu tinggi. Logik ke nak letak ini jadi titik tengah? Pun tak logik. Jadi kita lihat kat dalam gambar ajar ni je kita dah tahu dah ada 1, 2, 3, 4. So kita pilihlah yang tengah-tengah ni. Jadi dah ada dekat sini. Kan? Okay, jadi tadi 1, 2, 3. Jadi kita dah tandakan dekat sini. Tandakan pangkah sebagai menunjukkan ini ialah titik tengah. Okey, seterusnya 2. 3 darab 2. 2 ialah 2 kotak besar dari tanda X tu. Bermakna sama dengan 4 cm. Jadi bila awak dah tandakan pangkah dekat sini sebagai titik tengah, bermakna 2 kotak besar tu dia akan jadi 4 cm. 2 kotak besar tu sama dengan 4 cm. Sama dengan 4 cm. Jadi kalau tak ada pembaris pun, awak guna sahaja jangka lukis ini, awak dah boleh tentukan 4 cm tu kat mana kedudukan dia. Betul tak? Sebab tinggal itu dan sebab ini ialah kertas graf. Kita dah tahu 2 kotak besar sama dengan 4 cm. Tak ada pembaris pun awak dah boleh tentukan saiz dia. Okey? Jadi bila kita dah tahu ini ialah 4 cm, so dah lah bolehlah kita mulakan lukislah bulatan dengan jangka lukis awak. So, jadi sebagai peringatan, untuk skala jejari 4 cm tu untuk tahun 2012, cikgu ingatkan semula, dan 4.36 ini salah. 4.36 cm tu untuk tahun 2020. So, dah boleh lukis. Nampak tak? Tadi cikgu lukiskan
So dapatlah satu bulatan. Cikgu lukiskan dengan menggunakan jangka lukis. Dapatlah satu bulatan 4 cm berjejari 4 cm. Okey, sama juga. Tengok lihat yang tahun 2020 pula. Okey, nak lukis ni. Tengok. Okey, ini jejari dia 4.36. Andaikan ini ialah 4.36 Okey. So kita lukiskan dengan menggunakan jangka lukis bulatan. So kita dapatlah satu bulatan berjejari 4.36. Okey, 4.36. Okey, so dah siap catapai kita. Jadi kat sini yang cikgu nak tunjukkan ialah cikgu nak highlightkan kat sini bagaimana kita nak tentukan kedudukan titik tengah tu. Kedudukan titik tengah. Okey, kalau kamu lihat memang keadaan dia memang akan berada di tengah-tengah, cuma kena pilih 3 kotak dari kiri dan kanan. 3 kotak dari kiri dan kanan dan awak pilihlah yang mana satu tengah-tengah tu, itulah dia titik tengah. Maksud saya pilihlah tu maksudnya dari atas bawah dan dari bawah 2 kotak. Dari kiri dan kanan 3 kotak. Dapatlah titik tengah dia. Boleh Setakat ni boleh untuk melukis bulatan? Boleh. Boleh. Kalas boleh Kalas Cikgu sangat risau kalau Kalas tak dapat join kelas ni macam mana lah. Cikgu nak ajar catapai ni Nasib baik Kalas masuk. Boleh Kalas? Boleh. Ada kawan tak boleh kau. Okay, very good. Okay, seterusnya kita dah dapat panel catapai kita bulatan tetapi belum lengkap lagi sebab belum ada sudut. So sekarang kita nak bina sudut lah. So sekarang kita nak bina sudut. So nak bina sudut ni mesti ada jadual. Sebab tadi kita dah kira kan. Kita dah kira peratus, kita dah kira sudut. So sekarang kita nak gunakan maklumat tu untuk kita bina catapai kita yang sebenar. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan cara untuk melukis sudut. Cikgu gunakan kaedah 2S. Apa maksud 2S tu? S yang pertama ialah sifar dan S yang kedua ialah sudut. Apa maksud sifar? Sifar tu maksudnya setiap kali kita nak tentukan sudut, kita mesti mulakan dengan kosong darjah. Okey, lepas tu baru kita cari sudut yang kita nak cari berapa. Okey, itu secara cikgu okey, cikgu akan tunjukkan secara praktikalnya dekat sini lihat dekat slide ni. Okey, ini yang pertama kita buat tahu dulu untuk tahun 2012, suku ketiga tahun 2012 mesti gariskan di sini dekat kalau ikut jam pukul 12. Mesti gariskan dulu pukul 12 ni, mesti gariskan dekat sini ni. Jangan garis kat tempat lain. Mesti dekat situ kedudukannya. Ini menunjukkan dia kosong darjah. Okey? Kan bulatan awak dah cakap semalam, bulatan bila awak buat satu bulatan dia akan jadi 360 darjah kan? Jadi samalah dengan catapai ni. Cukup satu bulatan dia akan jadi 360 darjah. So mulakan dengan kosong darjah, nanti akhir sekali bila awak dah kira awak akan dapat 360 darjah. Jadi mulanya tu dekat sini pukul 12. Pukul 12 tu maksudnya jam tu pukul 12 tu. Sebab kalau cikgu tak tunjukkan kat mana mula dia, nanti ada pelajar akan buat dari pelbagai-bagai arah. Ada dekat sini lah, ada dekat sini lah. Jadi cikgu ingatkan dan pelajar mesti ambil tahu yang ini. Okey? Okey, jadi cikgu padam dulu biar dia cantik sikit. Okey, seterusnya bila kita dah tentukan ini kosong darjah ni kat sini. Okey, langkah kedua. Okey sebelum tu jangka lukis awak, ada jangka lukis sekarang kan? Okey, cikgu tunjukkan sekejap. Okey, ini jangka lukis ni. Nampak dekat gambar rajah ni. Okey, jangka lukis ini adalah separuh bulatan. Bila dia separuh bulatan, kalau awak lihat dekat dalam nombor dia tu, okey, nombor yang terakhir dekat atas tu ialah 180. 180. Sedangkan lukisan catapai awak ni dia kena nilai dia tadi ialah sehingga 360. Jadi
Contohnya macam dalam soalan ini, sudut yang mula-mula kita nak kena lukis yang ini. 181.17 darjah. Bermakna nilai dia lebih daripada 180 awak punya jangka sudut ni. Okey. Jadi kita andaikan bila dia dah cukup ni, cikgu patah balik. Okey. Kita andaikan bila dah dia separuh ini sama dengan 180. Jadi tak payahlah awak nak ambil jangka sudut awak. Awak letak kat sini 180, nanti baru pindahkan. Secara automatik sepatutnya awak dah tahu, okey, separuh bulatan ni nilai dia 180. So kita nak 181 darjah. Jadi awak hanya perlu letakkan saja jangka sudut awak tu dekat sebelah, ruangan sebelah. Sambung je. Kita nak cari yang 1.17 darjah tu lagi. Baki dia tu dekat sebelah. Boleh faham Okey, jadi kat situ kedudukan 1 darjah dia. Nampak tak? Sebab dia 1 darjah, jadi dia tak adalah jelas sangat kan. Tapi kat situlah kedudukan 1 darjah dia. Bila kita dah tahu kedudukan 1 darjah dia tu, ambil pembaris, gariskan. Gariskan. Dapatlah 181 darjah. Okey, bila dah dapat 181 darjah, dah gariskan, cepat-cepat binakan sudut simbol untuk sudut kat situ dan tuliskan peratusnya. Ingat 50.32%. Mesti ada dua-dua ni. Mesti ada 30, mesti ada 30 pula 50. Mesti ada nilai dia yang betul ni dan mesti ada simbol ni. Dua-dua tu mesti ada. Kalau ada nombor yang betul tapi tak ada simbol peratus, salah. Tak ada makna. Okey, jadi mesti ada kedua-dua nilai ini dekat dalam catapai awak. Ingat jangan tersalah pilih. Tadi kan kita lukis, kita gunakan sudut 181.17 darjah. Okey, bila dah lukis tadi, dah dapat sudut dia, kemudian kita masukkan pula nilai 50.32%. Jangan tersalah. Sebab apa? Sebab semalam masa cikgu buat pun, cikgu tersalah. Cikgu terambil nilai sudut. So bila cikgu semak balik, rupanya cikgu dah tersalah ambil. Patutnya ambil nilai yang kat sini je. Okey, seterusnya untuk melukis sudut yang seterusnya. Kat sini 43.20 yang seterusnya. 43.20. Jadi kita nak lukis semula. Yang kali ini bila nak lukis semula tu, okey, jangka sudut tu awak angkat dan awak letak pada garisan yang baru ni. Letak pada garisan yang 181 darjah tu awak dah garis kan? Angkat dekat garisan yang baru. Kosong tu mesti ada dekat garisan yang baru tu. Okey. Okey, lepas tu barulah awak kirakan nilai sudut yang seterusnya 43.20 darjah. So kalau awak lihat kat sini, nilai dia 43. Tu lebih kurang lah tu 43. Nak dapat 0.20 darjah tu memang susah lah kan, kecil. Jadi sekurang-kurangnya dapat nilai 43 darjah tu dan awak gariskan. Okey, bila dah garis, barulah kita cepat-cepat kita tuliskan nilai sudut dia. Supaya kita nilai peratus dia supaya kita tak terlupa, tak tersilap. Okey, so kita dah dapat 2 sudut dekat sini. Okey, seterusnya untuk dapatkan sudut yang ketiga pula. Okey, sudut yang ketiga ialah 79.75 darjah. Okey, sama juga. Angkat jangka sudut awak, letakkan pada garisan bagi 43.20 darjah tadi. Letakkan kat sini. Macam ni. Okey, nilai kosong dia tu mesti berada dekat garisan tu. Okey, dan kemudian barulah kita carikan nilai seterusnya 79. Nilai 79.
Ni nilai 79. Sebelum 80 lah, 79 kan? Okey, kemudian gariskan. Cikgu, Ya. tak payah bundarkan ke? 79.7 bukan nak jadi 80 ke? Tak, jangan. Kalau awak bundarkan, sudut awak akan jadi terlebih 360 darjah. So kalau ada point-point just ignore sajalah. Yes. Semalam cikgu dah ingatkan, sekiranya nombor itu awak yang kira sendiri, okey, kalau ada 4 tempat perpuluhan, ambil 2 tempat perpuluhan saja, tetapi jangan jadikan nombor bulat kecuali sekiranya semua nombor lain ialah nombor bulat. Tapi kalau awak lihat dekat dalam ini, semua nombor pun ada perpuluhan kan? Dan biasanya untuk catapai dia memang akan ada perpuluhan macam yang dalam soalan ni. Untuk catapai memang kena ada, memang akan ada, bukan kena, memang akan ada perpuluhan macam ni. Jadi sebab nombor tu kita kira sendiri. Peratus pun sama, nombor tu kita kira sendiri. Jadi memang akan ada perpuluhan. Jadi tak payah bundarkan, ambil saja nombor tu setakat mana yang kita perlukan. Kita perlukan 4 angka yang pertama sahaja. Contohnya macam ni, 79.75, 4 angka yang pertama. Tak payah bundarkan. Kalau awak bundarkan peratus ataupun awak bundarkan sudut, nanti nilai dia akan jadi terlebih. Macam semalam kan, kira dah terlebih kan? Okey, jadi itu tips dia lah. Perpuluhan tu jangan jadikan nombor bulat, satu. And then perpuluhan tu tak payah bundarkan, ambil sahaja nombor tu. Sebab kalau awak bundarkan, macam tadi nak tukarkan jadi 79.75 nak jadikan 80, nanti sudut yang terakhir nanti dia kita tak akan dapat dia cukup-cukup seperti yang sepatutnya kita dapat. Dia akan jadi terlebih 360. Jadi awak juga yang susah nanti. Jadi cikgu bagi tips kat sini, tak payah bundarkan. Ambil saja nombor tu dan masa kita plotkan, kita buat anggaran sahaja. Kedudukannya tu kita anggarkan sahaja. Okay, so sekarang kita dah dapat 79.75 darjah. So kita dah gariskan. So seperti biasa kita binakan sudutnya dan kita tuliskan terus nilai peratusnya untuk sudut tu 22.15 peratus. Okay, dan yang ketiga apa? 31.88 darjah. Okay, jadi sama juga, angkatkan jangka sudut, letakkan pada garisan yang terakhir yang tadi awak dah buat tu, 79.75 tu, dan kirakan untuk nilai 31.8. Okay, lebih kurang macam ni lah keadaannya, 31.8, nampak Okay. Okey, lepas tu dah tandakan seperti biasa, tandakan sudut dan letakkan nilainya. Dan yang akhir, okey, sudut yang terakhir kalau lihat kat sini kita nak 24 darjah. Yang ini. Nampak? Yang ini. Kita nak 24 darjah. Okey? Sedangkan kita itu ialah sudut yang terakhir. Jadi kita nak lihat dia dapat genap, dia dapat cukup tak 24 darjah. Okey, so kita letakkan jangka sudut. Okey, nampak? Kita akan dapat cukup 24 darjah. Itu cikgu tak bundarkan. Cikgu ambil saja nombor tu. Okey, cuba awak bayangkan kalau awak bundarkan. Dia akan jadi terlebih nanti. Okey, itulah berdasarkan pengalaman lah. Berdasarkan pengalaman. Kalau bundarkan nanti dia jadi terlebih. Okey, jadi kita dah siap. Jadi untuk sudut yang terakhir tu, kalau awak nak pastikan betul ke tidak sudut tu sama 24 darjah, so awak letakkan awak punya jangka sudut dekat situ, ukur 24 darjah betul, bermakna betul lah semua sudut yang lain yang awak dah lukis. Itulah caranya. Okey, kemudian seperti biasa kita lukiskan sudut dan kita letakkan nilai peratusnya. Okey, kalau awak lihat kat sini, semua nilai peratus tu cikgu letak di dalam cartapai tu. Sebab apa? Sebab masih ada ruang yang boleh kita tulis nombor tu kat dalam cartapai. Kalau tak muat, barulah tulis dekat luar. Katalah tak muat yang nombor 24 ni, yang ujung ni tak muat,
So awak buatkan garisan macam ni. Awak tuliskan dekat luar tu. Berapa peratus? 8.8%. Okay, kalau tak muat sahaja baru buat macam tu. Kalau muat, masih muat lagi, tulis dekat dalam catapai. Hanya yang tak muat sahaja letak dekat luar. Okay, itu peringatan. Okay, jadi dah nampak dah tahu macam mana nak lukiskan sudut dekat atas catapai. Mungkin awak dah biasalah buat dulu kan. Tapi mungkin dah lupa sebab dah lama tak gunakan peralatan-peralatan ni. Jadi kali ni cikgu tunjukkan semula lah bagaimana step dia untuk melukiskan sudut dekat atas catapai. Okey, jadi sama juga langkahnya seperti tahun untuk catapai bagi tahun 2020. Okey, untuk tahun 2020 kaedah yang sama, mesti buatkan dulu garisan jam 12 tu untuk 0 darjah. Okey, kemudian disebabkan kalau awak lihat kat dalam jadual, nilai dia yang pertama ialah 198 darjah, maka dia akan jadi lebih lah dekat sini. 198 darjah dekat situ. Okey, sebab apa? Sebab dekat sini ialah 180, so tambah lagi 198 darjah. Okey, seterusnya 25 darjah. Ini cikgu terus lukis cikgu tak tunjukkan cara bina. Okey, dan yang akhir sekali. Okey, kita nak tahu kita punya sudut itu semua sekali sudut tu kita bina betul ke tidak? Cuba kita lihat sudut yang terakhir ni. Dapat betul ke tak? Kalau lihat kat sini sudut yang terakhir ialah 14.75. Okey, tu nampak sudut yang terakhir kita dapat 14.75. Lebih kurang kan dekat dengan 15. Jadi bermakna betul lah gambar rajah ni, betul lah sudut-sudut yang kita bina tu tadi andaian. Tapi sepatutnya awak bina dengan tepat lah. Sebab nanti masa cikgu tanda, cikgu akan pastikan semua sudut tu tepat. Cikgu akan semak. Kalau gambar rajah tu lain macam je, bermakna ada sesuatu lah yang tak kena tu. Jadi cikgu akan ambil protractor sendiri. Cikgu. Ya. Cikgu, saya terlebih 3. 3 tu banyak tau. Jadi kena adjust sikit. Check lah, kena check setiap satu sudut tu. Kalau saya sudah lukis 3 kali pun lebih 3. Tapi awak dah kira awak punya sudut tu 360 kan? Betul. Tapi macam mana boleh terlebih? Mungkin tidak ada kerana semalam ada kira perpuluhan juga. So dia ada round off. Awak buat round off. Kena buat balik lah nanti. Okay. Okay. Jadi belum siap lagi sebab yang tahun 2020 ni belum letak peratus. Jangan seronok sangat terus nak warna sehingga lupa nak letak peratus. Sekian terima kasih lah kalau tak ada peratus. Ingat letak peratus. Okey, jadilah macam tu akhirnya dah warnakan. So pastikan warna ni sama dengan warna dekat petunjuk, mesti sama. Yang itu saya cek pasti awak dah tahulah. Okey, satu lagi tips dia nak warnakan, warna mestilah terang dan cerah. Okey, kalau awak guna highlighter macam yang cikgu pakai ni, cikgu gunakan highlighter. Warna walaupun dia warna biru gelap, tetapi bila kita warnakan, still nampak lagi dia tak terlalu gelap kan. Tapi kalau gunakan pensel warna, awak nak warna tu jangan tekan gelap-gelap lah. Warna tapi light-light je, relax-relax je, tak payah tekan. Bak kata Lim pun nak pakai pensel warna ni untuk periksa kan. Jadi warna sikit-sikit light-light je. Jangan tak warna langsung, tak dapat markah. Kena warnakan tapi secara ringan-ringan sahaja, nipis-nipis sahaja. Itu kalau nak gunakan warna gelap. Tapi digalakkan menggunakan warna cerah seperti warna kuning, warna biru muda. Kalau nak gunakan warna gelap, warna tapi ringan-ringan sahaja. Okey.
Okey. Cikgu. Ya. Nombor boleh guna pen tak? Macam mana tak Nombor dalam Oh. carta tu. Okey, nombor dekat dalam carta pai nak guna bolpen. Boleh. Memang kena guna bolpen. Okey, cikgu bagi tips. Seelok-eloknya tuliskan dulu nombor baru warna. Kalau awak warna baru tulis, nanti susah nak tulis. Warna tu tak lekat. Dakwat pen tu tak lekat. Okey? Maksudnya bila awak dah tulis baru awak nak warnakan, jadi awak kena bila sampai dekat nombor peratus tu jangan warna kuat sangatlah. Supaya nombor tu boleh dibaca. Kalau awak warna kuat sama sampai dekat nombor tu, warnakan perlahan-lahan sikit. Supaya nombor tu boleh dibaca. Faham Okey, jadi bila kita dah siap, gambar rajah kita dekat atas carta pai dia akan jadi macam ni lah. Jadilah macam ni. Tajuk. Kan cantik tu bila dah siap kan? Tapi awak pun nak hantar kat cikgu. Jadi sebelum awak hantar, semak carta sebelum hantar. Jadi bila dah siap carta pai ni, dah suka, dah perfect. Wah, tak sangka macam saya kan. Wah, tak sangka saya boleh menghasilkan satu carta pai yang macam ni dengan menggunakan komputer. Cikgu buat ni pakai komputer tau. Cikgu warna pun dekat dalam komputer, bukan atas kertas biasa tau. Okey? Jadi bila kita dah rasa, cikgu pastilah memang pelajar bila dah siap warna perfect macam ni, memang dah tak sabar nak hantar lah kan. Tapi sebelum menghantar kena semak dulu. So macam mana nak semak? Macam mana nak semak? Apa tips teknik yang cikgu ajar untuk menyemak kertas geraf kita sebelum kita hantar? Ingat? Orang lidi. Pandai. Orang lidi. Teknik orang lidi. Orang lidi cikgu yang berkala biru dan gemuk. Okey, jadi ingat kepala apa? Kepala ni mewakili apa? Tajuk. Kepala mewakili tajuk. Jadi kita lihat dekat dalam kita punya kertas graf kita ni, ada tak tajuk? Ada. Okey, check. Ada. Okay, yang kedua, bahu. Bahu kalau kertas graf biasa, kalau graf biasa dia label luar, label Pak CY kan? Tapi untuk carta pai, bahu label untuk carta. Jadi label untuk carta, kita lihat kat sini ada. Okey. Seterusnya, pinggang. Awak rasa pinggang apa? Kalau gerah biasa, pinggang cikgu letak label Pak X. Kalau kat sini awak rasa apa? Untuk carta. Siapa nak teka? Tekalah. Nisbah jejari ya cikgu. Nisbah jejari. Hampir tepat. Jumlah dulu. Jumlah. Okey. Jumlah ada, kanan dan kiri ada. Okey. Okey, seterusnya sumber. Kaki ialah sumber, so sumber ada. Seterusnya lutut. Lutut apa? Tapi ingat lutut. Nisbah. Aurat. Alah Kalas, tengok gambar Raja dia profile picture pun aurat. Lutut apa? Apa? Sama macam gambar Raja sebelum ni, sebelum dalam graf sebelum ni. Kalau lutut mewakili apa? Tak ingat Petunjuk. Petunjuk. Okey, petunjuk ada. Lepas tu perut. Kalau dekat carta pai ni kita tak ada skala untuk titik origin tu, tak ada. Jadi NJ ialah nisbah jejari. Ingat perut nisbah jejari. Jangan besar sangat perut. Nanti boncet. Okey, NJ nisbah jejari. So ada nisbah jejari dan ditulis dengan betul. Dan akhir sekali tangan. Kalau gerah biasa kita guna skala Y kan? Tangan mewakili skala Pak CY. Tapi kat sini untuk carta pai skala tangan mewakili peratus. So dah semak semua dekat dalam gambar rajah kita. Simbol peratus ada dan nombornya pun nombor peratus.
So, betul. Adalah semua sekali tu ada. So, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara yang perlu kamu semak dahulu sebelum kamu hantar. Bila semua dah ada cukup, barulah boleh hantar dekat cikgu. Macam itulah caranya. Okey, dah siap. Okey, macam mana? Rasa boleh benda tak lepas ni, Catapai? Boleh go, boleh. Amboi. Seronoknya cikgu dengar bunyi boleh tu. Seronok kan? Saya pun seronok. Buat tau, Boleh jangan A. tak buat. Boleh A, Kalau boleh A ni. Amin, dapat A, amin. Okey, cikgu amin. Buat dalam kertas ke? Ke buat dalam komputer? Dalam kertas Mestilah dalam kertas. Okay, saya dah lama tak sekolah, so saya lupa. Ya Allah. Mana ada? Mestilah dalam kertas. Kan kan cikgu cakap buat atas kertas graf. Cikgu dah tunjuk. Graf. Atas graf. Boleh. Cikgu dah tunjuk jaka lukis. Cikgu buat kat atas komputer sebab cikgu nak tunjukkan dekat awak. Kalau dekat dalam kelas, mestilah cikgu akan gunakan whiteboard. Cikgu mana ada gunakan kertas graf. Awak yang akan gunakan kertas graf. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak untuk banner Catapai hari ini? So, esok tak ada kelas, tapi esok malam cikgu punya kelas live malam pukul 9.30 seperti biasa dekat YouTube. Jadi cikgu harap pelajar boleh join sekali. Esok malam. Dan seterusnya kelas pada hari Khamis, kita akan teruskan. Hari Khamis cikgu nak ajar tajuk, cikgu nak ajar Catapai bertingkat pula. Kita jumpa lagi pada kelas hari Khamis dengan tajuk baru Catapai bertingkat. Okey, terima kasih kelas. Okey, selamat mencuba membina Catapai perbandingan pada hari ini. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sayang cikgu. Ya, sayang awak juga.